Halanya nak tunjuk alih dalam ni teh. Menate tu. Menate ibu panggil tu. Aku tak kerja semaya. So aku nak baca Yasin semaya pun duk. Aku memang tak suka semaya. Menurut orang tu, aku memang tak semaya. Gitu mudah. Satu hati. Buat apa dia semaya? Nak tanya mu. Buat apa dia? Orang kita semaya berlaku lah ni tahun 2021. Mu je semaya. Mu sorang semaya. Orang lain semua tak semaya. Apa dia Yasin tu dia. Kita baca dia Yasin lah ni. Orang duk walai berlaku lah ni. Kau gapo-gapo ikut orang lah orang. Yasin tak nak tengok malam ni sepuluh syabih. Nak bagi kamu, panggil. Mari duduk rumah aku nak tahu lagu mana. Aku nyembuh ke dok? Nak tahu aku nyembuh ke dok? Mari duduk rumah. Aku memang tak suka semaya. Deh, aku tak suka. Tak suka aku semaya. Aku memang tak suka semaya. Ambil semaya pak tak erti lagu mana. Lagu mana yang ambil semaya? Tahu dah mualih. Aku dah tak suka semaya. Aku tak suka semaya. Kata pihak aku tak suka semaya. Aku tak suka solat. Ada. Mati. Erti lagu mana yang ambil semaya. I tak besok. I tidak dididik dengan ilmu agama. Ada kelas. Kak tu dia kena baca Yasin banyak. Sebab zaman muda dulu, dia pelacur. Jadi dia banyak dosa. Allah tahu. Sorry, I tak suka solat. Itu bukan pilihan I. Okay? I tak suka. Assalamualaikum Ustaz. Ustaz boleh ulang tak pasal yang isu yang alih dalam ni teh. Menate tu. Menate ibu panggil tu. Ustaz boleh ulang sikit. Bagi tahu pada perempuan ini bahawa solat itu merupakan satu kewajipan dalam kehidupan kita sebagai seorang mukmin. Solat ini merupakan asas pada agama. Kita jaga solat, Allah jaga kita. Kalau kita tak jaga solat, Allah tak jaga kita. Kita jaga Allah dengan cara bagaimana kita solat. Sebab itu kita jangan pertikaikan terhadap solat. Dan jangan kita rasa bangga terhadap kita tinggal solat. Kalau kita tak buat solat, kita tinggal solat, maknanya kecelakaan dalam hidup kita. Kita tidak akan berjaya walaupun harta kita banyak macam mana sekalipun. Jangan kita memalukan diri kita sebagai seorang mukmin, tetapi kita jadilah orang yang bertakwa pada Allah. Jangan kita tunjuk bahawa yang kita ni tak solat. Malu kita bila kita tinggalkan solat dalam hidup kita. Orang yang meninggalkan solat artinya dia telah menelanjangkan diri dia untuk ke lembah neraka Allah. Bila tanya kenapa kamu dicampak dalam neraka Allah, neraka sakar, lalu dia jawab, qalu lam naku minal musallin. Kami tak solat di dunia. Harta benda yang banyak untuk kita solat, bukan harta benda yang banyak untuk kita lawan Allah. Tidak. Jaga aurat kita, jaga solat kita, jaga hidup kita. Jangan sampai peringkat kita mengajak orang lain tak solat, tetapi ajaklah orang untuk solat. Malu orang Kelantan dalam keadaan semua orang lain soleh, tiba-tiba kenapa kita jadi dalam keadaan yang tak soleh. Yang ni bahaya dalam hidup kita. Pastikan kita bertaubat dan minta ampun pada Allah. Kesian pada perempuan itu. Mudah-mudahan Allah rahmati dia dan Allah kembalikan dia ke jalan yang lurus. Kena ingat, pertama sekali dia mau Kelantan. Wak malu orang Kelantan yang selama ni dikenali sebagai negeri serami Mekah. Dia ambo ingat lagi sewaktu zaman arwah Tok Guru mula. Tok Guru siap buat kempen bulan semaya lagi, nak ajar orang Kelantan supaya cakna bab semaya. Tapi mung boleh senil-senil bangga tidak semaya. Beringat molek, setiap manusia termasuk awak sendiri satu hari akan mati. Dan Nabi kita pesan dalam satu hadis riwayat Bukhari dan juga Muslim, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna awwala ma yuhasabu bihil abd yaumal qiyamah min amalihi salatuhu fa in salahat faqad aflah. Hadis ni panjang. Antaranya Nabi sebut, sesungguhnya amalan pertama yang akan dinilai, akan dihisap oleh Allah Azza wa Jal bila kita mati di hari kiamat esok adalah amalan sembahyang kita, solat kita. Dan Nabi sebut lagi, Nabi bagi waranti, sekiranya berjaya solat kita, maka berjayalah hidup kita. Dalam suratul Mu'minun Allah Ta'ala sebut, qad aflahal mu'minun
alladzina hum fi salatihim khashi'un. Bukan sekadar semaya disebut sesungguhnya berjayalah orang yang beriman bagi mereka yang khusyuk di dalam solatnya. Paling tidaklah tengok dalam bel dalam azan kita dimulakan dulu hayya 'alas solah, barulah disusuli dengan hayya 'alal falah. Maknanya kejayaan prasyaratnya ialah semaya. Patu mudahlah tak semaya, demo tidak semaya, patu dengan bangga ngaku tak semaya. Allah lah. Acu bayar kalau anak-anak budak-budak tengok dan budak-budak ikut pula cara demo. Allah, betapa banyak dosa demo kena tanggung esok. Dia kena ingat juga, walaupun demo kaya dengan segala pitih hasil keuntungan nego, dalam sejarah tidak ada makhluk paling kaya ketika itu, makhluk paling berkuasa ketika itu melainkan Fir'aun. Fir'aun dia sangat berkuasa, dia sangat kaya, sampai tahap dia kata ana rabbukumul a'la, aku adalah Tuhan paling tinggi. Tapi Allah Azza wa Jalla yang maha kaya gitu ya, menghancurkan Fir'aun dengan menenggelamkan dia di tengah-tengah laut. Dia paling kaya, dia paling berkuasa. Tidak nak royak demo supaya Fir'aun, tapi ambil pengajaran. Demo kalau nak banding dengan Fir'aun, tak ada gapo. Dan ada pula yang kata, ada je orang tak semayang, berjaya juga dalam bisnes. Ada je yang tak semayang, tapi berjaya dalam pelajaran, berjaya dalam hidup. Ingat tadi kisah Fir'aun, Allah Ta'ala telah memberi istidraj kepada dia. Dalam keadaan dia tidak beriman, Allah menambahkan lagi nikmat kepada dia, supaya dia semakin lupa pada Allah Azza wa Jal. Itu adalah bala paling besar ke atas seorang manusia. Dia lupa pada Allah, dan Allah Ta'ala tambah lagi nikmat supaya dia makin lupa pada Allah, makin jauh daripada Allah Azza wa Jal. Dan akhir sekali yang nak pesan pada adik kakak, khususnya kepada owner bisnes ni, kakak ni, kita nego ke, kita hijau ke, gapo hidup segala sekebamak neka, kita nak keberkatan. Ada orang gaji dia 1,000, 2,000, 3,000 je sebulan, anak 12, tapi anak ngaji pakai universiti, jadi ustaz, jadi engineer, jadi orang nego. Apa? Walaupun sikit tapi cukup. Gapo? Keberkatan. Ada orang pitih banyak tapi tak cukup sama. Gapo? Tidak ada keberkatan. Di antara punca tidak ada keberkatan di dalam hidup kita, di dalam perniagaan kita, kerana kita tidak cakna dalam bab solat. Dan teguran ini bukan hanya untuk kakak tu, teguran ini juga untuk Bro Amin dan juga pada siapa yang sedang menonton video ni. Akhirat nanti, benda pertama yang Allah Ta'ala akan nilai solat kita. Kalau solat kita okey, insya-Allah kita akan okey di akhirat.